Okey. So kemudian kita ada contoh. Contohnya di sini saya terangkan yang kuliah yang lepas. Kita ada kekuda seperti yang ditunjukkan oleh Raja. So kalau kita buat semakan di sini, nak semak berapakah dia punya determinasi dan juga stability, okay? So dalam soalan ni ada sikit kesilapan, itu saya dah cakap. Maksudnya ayat dia ni, determine the stability dan juga determinacy ni, bukan stability and stability. Stability and determinacy. Yang ni adalah determinacy. Okay, determinacy. Jadi kita kena buat dua semakan. Pertama dari segi eksternal, apa yang kita semak ialah berapa bilangan R. So oleh kerana kekuda ini ada satu pin dan satu roller, maka R sama dengan 3. So R tolak 3 sama dengan 3 tolak 3. So kita dapat jawapan dia kosong. So jadi dia adalah statically determinate external. Kemudian dari segi internal pula, kita semak dengan persamaan M sama dengan 2J tolak 3. So kita kira berapa bilangan M. M adalah bilangan member, anggota dalam kekuda. So kalau kita kira, so dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So jadi dia sini M sama dengan 9. J adalah join. Maksudnya berapa bilangan join. Join adalah, apa maksud join? Join adalah tempat pertemuan di antara member. So bila member A dengan member B bertemu, dia dinamakan satu join, termasuklah support. So dalam kes ini kita ada satu join, 2, 3, 4, 5, 6. So join ada 6. So bila kita masukkan dalam persamaan M sama dengan 9, J sama dengan 6, kita akan dapati jawapan dia 9 sama dengan 9. Maknanya dia sama. So bila dia sama, maka dia adalah statically determinate internal. So secara keseluruhannya, trust is determinate. Determinate dari segi external dan juga determinate dari segi internal. Okay. So kita, contoh yang kedua sama macam contoh yang pertama. Jadi saya dah go through dulu yang kuliah yang lepas. So benda ni jawapan dia sama. So kita akan dapati dia adalah trust determinate internal dan juga external. So saya pergi pada contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni ada sedikit perkara baru, iaitu tentang bilangan join. Okey, kalau kita semak pertama sekali, kita nak semak dari segi eksternal, kita akan lihat berapakah bilangan support. So oleh kerana kekuda ini disupport dengan dua pin, satu pin di bahagian atas, satu pin lagi di bahagian bawah, maka jumlah R dia sama dengan 4. Cepat 2 tambah 2 sama dengan 4. So bila kita semak dalam persamaan, kita dapati 4 tolak 3, maka dia ada lebihan 1. Satu lebihan ni kita namakan sebagai satu lebihan darjah luaran. 1 degree of external redundant. Okay. So mana dia dikategorikan sebagai statically indeterminate sebab R lebih besar daripada 3. Okay. Dan mempunyai satu darjah lebihan. Sebab R dia sama dengan 4, so 4 lebih besar daripada 3, maka dia ada lebihan 1, extra 1. Dinamakan 1 degree external redundant. Okey, kemudian maka dia adalah statically indeterminate dari segi eksternal. Dari segi internal pula, bila kita semak dengan persamaan M sama dengan 2J tolak 3, kita kira bilangan M sama dengan 10. Bilangan M sama dengan 10. Dan bilangan J, kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan J sama dengan 6.
Di bahagian tengah ni, kita tidak kira dia sebagai join. Sebab apa? Sebab ini bukan tempat pertemuan, ini adalah tempat persilangan. Sebab member tidak berakhir di sini. Join biasanya tempat di mana member berakhir. Titik hujung bagi setiap member. Titik hujung bagi setiap member. So kalau dia bersilang, dia tidak dikira sebagai join. Sebab itu join dia sama dengan 6 sahaja. Okay. So bila masuk dalam persamaan, kita dapati akan dapat jawapan 10 lebih besar daripada 9. So sama juga dia mempunyai satu darjah lebihan dalaman. So secara totalnya, dia ada 2 darjah lebihan lah. Sebab satu external, satu internal. Tapi kita conclude kan, the thrust is internally and externally indeterminate. Dengan satu darjah lebihan luaran dan satu darjah lebihan dalaman. Okay. Jadi kekuda seperti ini tidak boleh direka bentuk. Sebab dia tidak boleh tentu statik. Sebenarnya ada kaedah lain lah. Mungkin awak akan belajar lagi nanti sampai ke subjek teori struktur dan juga analisis struktur. So ada cara lain untuk kita design kekuda yang mempunyai satu darjah lebihan. Tetapi untuk peringkat subjek ini kita tidak boleh proceed dengan kaedah dengan design untuk kekuda seperti ini. Alright. Okey. Kemudian kita terus masuk kepada objektif yang kedua, iaitu method of macam mana nak mengira force member. Dalam kekuda tadi ada member force yang dia tanggung akibat daripada beban yang dikenakan dan reaction. Contoh kalau saya ambil satu raja kekuda. Okey, katakan macam tu. So kekuda ini disupport oleh satu pin dan satu roller contohnya. Okey. Kemudian dikenakan ada beban yang bertindak pada kekuda ni. Dari mana beban ni datang? Kalau kekuda ni untuk bumbung, biasanya beban datang daripada loading daripada roof. Daripada genting, daripada perlin, daripada bumbung. Semua akan transfer loading dia kepada kekuda. So dan dia akan transfer dalam bentuk point load pada titik-titik join. Okay. So akibat daripada daya beban yang dikenakan, apa yang berlaku? Setiap member ni, beban ni kena diagih-agihkan pada setiap member. Jadi bahagian ni akan tanggung sedikit beban. Mungkin dalam bentuk compression. Yang ni tanggung sedikit beban dalam bentuk tension. Okay. Yang ni mungkin compression, tension juga. Jadi kita kena kirakan berapakah nilai force yang ditanggung pada setiap member. So kalau saya lukis kekuda, dan saya buat anak panah seperti ini, itu maksudnya kekuda ini sedang menanggung beban dalam tension, tegangan. Dan kalau saya buat anak panah yang berlawanan seperti ini, maka ia menunjukkan dia menanggung beban dalam compression, pemampatan. Okay, so dia dibezakan oleh arah anak panah, arrow. So untuk kita mengira berapa daya yang ditanggung oleh anggota, setiap anggota ni kalau ada 13 lah anggota, kita ada 3 kaedah. Method of joint, method of section dan juga method of force resolution. Sebenarnya method of force resolution adalah kaedah cepat kepada method of joint. Method of joint ni kita buat satu persatu, jadi dia agak lambat. Tapi kita perlu faham dulu method of joint, sebab kalau kita tak faham method of joint, kita tak boleh nak buat method of force resolution. So method of joint adalah asas kepada method of force resolution. Method of section adalah satu kaedah lain, kaedah keratan. Nanti saya akan terangkan. So ada masa kita kena guna method of joint, ada masa kita kena guna method of section ataupun method of force resolution. Tapi whatever method pun dia punya konsep sama saja. Konsep yang digunakan dalam setiap method ni, dia punya basic konsep dia ialah equilibrium. Apa maksud equilibrium? Pada mana-mana titik
titik pada mana-mana join. Yang penting kita pastikan jumlah daya dalam arah X, jumlah daya dalam arah Y, jumlah moment kesemua sekali sama dengan kosong. Itu dia punya key point ataupun dia punya prinsip dia. Tak kisahlah kaedah mana pun, yang penting dia punya trik dia adalah make sure semua daya seimbang dalam daya arah X, arah Y dan juga moment pada mana-mana titik support sama dengan kosong. So kita pergi pada method of join. Saya dah explain sedikit method of join ini dalam contoh, cuma belum habis. So method of join suitable to be used to determine all the member force in truss. Sesuai digunakan untuk mengira daya dalam pada mana-mana kekuda. Sama ada nak kira semua atau nak kira sedikit. Biasanya kita kira semua. So dalam method ini, every joint will be analysed by drawing the FBD. FBD adalah free body diagram, gambar rajah badan bebas. Limiting the unknown values only 2. Kita kena pastikan setiap kali kita nak pilih point yang kita nak selesaikan, pada point tersebut hanya ada 2 sahaja unknowns. Maksudnya kita hanya ada 2 perkara yang kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan persamaan daya dalam arah X, daya dalam arah Y sama dengan kosong. So kerana kita ada 2 sahaja talian hayat, maka kita kena limitkan kita punya ni kepada 2. Dalam method of join, kita tidak guna persamaan moment sama dengan kosong, tak ada. So kita hanya guna 2 ni saja, daya dalam arah X dan daya dalam arah Y. Okay. The selected joint must only consisted concurrent and coplanar. Yang ini ialah anggapan yang dibuat. Biasanya dalam kekuda memang kita buat assumption semua member adalah concurrent dan juga coplanar forces. Dan dengan menggunakan persamaan daya dalam arah X dan dalam arah Y, kita akan selesaikan. Right. So kita pergi pada contoh, yang ni saya pun saya terangkan separuh tapi tak apa saya ulang semula. Jadi kita ada satu kekuda di sini yang dikenakan, yang disupport oleh dua jenis support. Pada A kita ada pin. So bila kita ada pin maknanya kita ada 2 reaction kat sini. Reaction dalam arah Y, saya namakan dia RA, dan juga reaction dalam arah X, namakan dia HA. Okay. Kemudian pada G ada roller. So di roller ada satu reaction. Jadi saya namakan dia RG. Okay. So untuk kita, soalan dia ialah mengira daya dalam ataupun member forces. Dapatkan member forces dia berapa. Maksudnya katakan anggota D sampai E. Adakah anggota D sampai E ni menanggung daya tension atau compression? So kalau dia menanggung daya tension, berapa nilai dia, dan kalau compression pula berapa nilai dia. So kita kena kira menggunakan method of join tadi. So kekuda ini dikenakan beban 150 kN pada titik D vertikal dan juga vertikal juga pada titik F 50 kN dan horizontal pada titik B 100 kN. Jadi untuk kita selesaikan masalah ini, sebelum kita boleh kira terus daya dalam, kita kena start dahulu dengan yang pertama, start dahulu dengan semak determinasi. Pastikan dahulu kekuda ini adalah kekuda yang stabil dan juga determine. Lepas kita dah dapatkan determinasi dia, baru kita akan kira reaction. Dapatkan berapa nilai RA, berapa nilai HA dan berapa nilai RG. Reaction, kira reaction ni macam awak kira reaction pada beam lah. Sama macam buat shear force bending moment, kira reaction. Lepas dah kira reaction, baru kita boleh proceed dengan method of join. Jadi yang pertama, semak dia punya ability dan determinasi dari segi eksternal. Seperti mana dalam contoh tadi, kita kena semak berapa nilai R. So R sama dengan 3, so 3 tolak 3 sama dengan 0, maka dia adalah statically determinate. Maksudnya dia adalah mempunyai, dia adalah determinate, boleh tentu statik dan stabil. Dari segi internal kita semak dengan persamaan
M sama dengan 2J tolak 3. So kira bilangan M, kalau kita kira bilangan M ada 11, bilangan J ada 7. So bila masuk dalam persamaan kita dapati jawapan dia 11 sama dengan 11. Maka dia adalah determinate dari segi internal. So secara keseluruhan, trust is determinate dari segi eksternal dan juga determinate dari segi internal. Okey. Kemudian baru kita pergi pada pengiraan reaction. So kita kira reaction dengan menggunakan 3 talian hayat, 3 persamaan. Ambil momen pada mana-mana support sama dengan kosong. Ambil daya dalam arah tegak, arah Y sama dengan kosong, dan daya dalam arah X juga sama dengan kosong. So kita akan dapat jawapan dia RG 167.9 arah ke atas, RA 32.1 ni juga arah ke atas, dan HA 100 arah ke kiri. Okey. Kemudian jadi maksudnya kalau kita lihat dekat dia punya soalan tadi, so maknanya pada A ni ada reaction ke atas 32.1, ke kiri 100, dan di RG 167.9. Reaction dia. Alright. Kemudian baru kita pergi kepada method of join. Jadi untuk method of join, kita kena mulakan pada mana-mana titik. Kita ada 7 titik di sini, A, B, C, D, E, F, G. Tapi saya dah terangkan hari itu, taktik ataupun tricks untuk kita pilih titik mana yang kita nak mula atau yang kita nak selesaikan, mestilah titik tersebut, point tersebut tidak mempunyai lebih daripada 2 unknowns. So kalau saya lihat di sini, titik yang mempunyai 2 unknowns hanya ada 2 sahaja, iaitu A dan juga G. Sebab pada A dengan G hanya ada 2 member. So saya kena mula pada A ataupun pada G. Saya tak boleh mula pada B sebab B ada 3 member, C ada 3 member, D ada 5 member, E ada 4 member dan F ada 3 member. So semuanya lebih daripada 2. So saya mula dengan A dahulu ataupun G. So bila saya mula pada A, so ini titik A saya. Pada A ni dia ada 2 member. So kita lukiskan free body diagram dia. Dua member. So pada A, ada 2 member. So 2 member ni kita anggap dahulu dua-dua ni tegangan. Dua-dua ni menanggung daya tegangan. So anak panah dia keluar. Okey, so kita namakan dia FAB sebab dia menyambungkan titik A kepada B, dan yang satu lagi ialah FAD sebab dia menyambungkan A kepada D. Kemudian pada titik A juga kita ada lagi reaction. So kita kena masukkan 32.1 dan juga 100. Okey, sekarang baru kita cari berapa nilai FAB dan berapa nilai FAD menggunakan persamaan daya arah X dan daya arah Y. Dalam kes ini, bila kita dalam kes titik A ni, tak kisah mana-mana kita boleh mula. Nak mula X dahulu boleh, nak mula Y dahulu pun boleh sebab dua-dua boleh diselesaikan. So jadi kita selesaikan, kita dapati FAD nilai dia adalah 100, jawapan dia positif menunjukkan dia adalah tegangan. Tapi FAB jawapan dia adalah negatif 32.1 menunjukkan arah yang kita anggap salah. Jadi sebenarnya FAB ni ialah daya mampatan. So anak panah dia macam tu. Okey, tak apa, kita boleh betulkan, kita akan betulkan
bila kita dapat jawapan dia negatif, kita betulkan saja dia punya arah dia. Okay. Right. Selepas dah selesai pada titik A, tu kita pergi pula pada titik yang seterusnya. Kita lihat balik pada soalan. So sekarang ni dalam rajah soalan ni, kita dah dapat jawapan ni kan. Kita dah tahu bahawa FAB adalah daya mampatan dengan nilai 32.1 dan FAD adalah daya tegangan dengan nilai 100. Okay, itu yang kita dapat tadi, dua jawapan. Sekarang kita nak pindah ke titik lain. So daripada A kita nak pergi mana? Kalau kita nak pergi pada D, jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab D ada berapa perkara kita tak tahu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 unknowns. So kita tak boleh pindah pada D. So kita pergi pada B. Pada B ada 3 member tetapi satu telah diketahui iaitu 32.1. So yang tinggal hanya 2 sahaja. Yang tinggal hanya 2 member sahaja yang belum diketahui. So now kita boleh pergi kepada titik B. So jadi pada titik B ada 3 member. Titik B dia ada 3 member. Satu yang ke bawah, satu yang horizontal dan satu lagi yang incline. Tapi yang ini kita dah tahu jawapan dia. Yang ini jadi jawapan dia adalah compression, daya mampatan 32.1. Jadi yang kita tak tahu hanya 2 saja. So yang mana kita tak tahu tu kita anggap dia daya tegangan dahulu. So namakan dia FBC dan FBD. Okey. Kemudian jangan lupa kat sini ada daya luar yang bertindak 100 perlu dimasukkan. Okey, sekarang ni kita akan gunakan persamaan daya dalam arah X dan daya dalam arah Y untuk selesaikan. Okey, kalau kita lihat pada FBD ni, dia adalah anggota yang sengit atau incline, yang condong. Maka kita tak boleh selesaikan dia terus macam tu. Kita perlu buat huraian daya. Kita perlu pecahkan FBD ni kepada 2. Sebab FBD ni terdiri daripada komponen arah Y dan juga komponen arah X. Okay. So jadi kalau katakan ini adalah daya FBD, dia sebenarnya adalah kombinasi 2 komponen. Komponen arah Y dan juga komponen arah X. Dan dia berkait rapat dengan teorem Pythagoras. Sebab kalau daya sini A, daya sini B, maka daya di sini berapa? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dan dipunca gandakan. Okey. Alright. Jadi kalau kita pecahkan dia kepada 2, kita letaklah nama dia yang lain. Saya namakan dia F B D Y. Yang ini saya namakan dia F B D X. Okay. Alright. So dan FBDX dan FBDY ni saya boleh tuliskan dia berdasarkan kepada size dimensi dia. Oleh kerana segitiga ini tinggi bahagian Y, bahagian A ni tinggi dia adalah 6. Dan bahagian B dia punya panjangnya adalah 8. Maka panjang untuk bahagian FBD adalah 10. Sebab teorem Pythagoras. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dipunca gandakan, awak akan dapat jawapan dia 10. So jadi saya boleh tulis bahawa FBDX adalah sama dengan FBD kalikan dengan 8/10. Dan FBDY pula adalah FBD darabkan dengan 6/10. Kenapa yang ni 6? Sebab dia arah Y tinggi dia 6.
Yang ni 8 sebab panjang di sini adalah 8. Okay. Alright. So sekarang ni saya akan selesaikan sama ada dalam arah X atau Y dahulu. Tapi sekarang saya ada restriction. Saya tak boleh pilih mana-mana yang saya suka. Saya kena mulakan dengan Y dahulu. Kenapa saya kena mulakan dengan Y? Kenapa saya tak boleh start dengan X dahulu? Sebab pada dalam rajah yang saya lukis ini, dalam arah X ada dua perkara yang saya tak tahu. FBC saya tak tahu lagi nilai dia berapa, dan juga FBX pun saya tak tahu nilai dia berapa. So saya ada dua unknowns dalam arah X. Sebab tu saya tak boleh mula dengan X dahulu. Saya akan mulakan dengan Y dahulu. Sebab dalam arah Y hanya ada satu sahaja unknowns, iaitu FBD Y. Okay. So saya mulakan dengan arah Y dan kirakan, so dalam arah Y daya yang ada 22.1 arah ke atas, tolak FBDY. FBDY adalah FBD kali 6 per 10. So daripada sini saya akan dapat terus jawapan dia FBD berapa? 53.5 positif. So bila saya dapat FBD jawapan dia berapa, saya masukkan dalam persamaan di sini. Okey, persamaan untuk arah X apa dia? Apa daya yang ada dalam arah X? Dalam arah X kita ada daya 100 ke kanan, kan? So kita tulis ataupun kita ada daya FBC ke kanan. So saya tulis FBC ke kanan. 100 ke kanan tambah 100. Kemudian FBDX pun ke kanan tambah FBDX sama dengan 0. Okay. So jadi FBC kita tak tahu, kekal FBC 100, 100. So FBDX kita gantilah balik dengan apa jawapan yang kita dapat tadi. So FBD jawapan dia 53.5. So masuk kat sini 53.5. Dan arah X kena kalikan dengan 8 per 10. Okay. So dan saya akan dapat jawapan FBC. So jawapan saya dapat negatif sebab menunjukkan arah yang saya anggap salah. Maka jawapan dia FBC sebenarnya adalah daya mampatan dengan 142.8. Okay. So jadi sekarang ni kalau saya balik semula kepada rajah soalan, saya dah tahu yang tadi ni jawapan dia compression 32.1. Yang ini tension berapa tadi tension kat sini? 100 kan? 100. Kemudian sekali tadi bila saya buat dekat titik B, saya sudah dapat jawapan dia FBC ni compression 142.8 dan FBD tension 53.5. So saya dah dapat 4 jawapan sekarang. 1, 2, 3, 4. So selepas ni saya akan teruskan lagi ke titik-titik yang lain. Jadi sekarang kita nak mana? Kalau kita nak pergi pada D, jawapannya masih tidak boleh. Sebab ada 3 member yang belum diketahui. So jawapannya ialah kita kena pergi pada C. Sebab C hanya ada 2 member saja yang belum diketahui. So sekarang saya pergi pada C. So pada titik C ada 2 member. Sorry, pada titik C ada 3 member sebenarnya. 1, 2 dan 3. Tapi satu telah diketahui iaitu 142.8.
Yang dua lagi tak diketahui, so kita berikan dia daya tegangan dan kita namakan dia FCD, FCE. Okey. So sekali lagi, bila ada anggota kekuda yang dalam keadaan yang incline, condong, kita kena pecahkan dia kepada komponen X dan juga komponen Y. Komponen X dan juga komponen Y. Jadi kita kena tuliskan apa dia punya ungkapan dia. So ini adalah FCE kali berapa? FCE kali 3 bahagi punca ganda 18. So awak boleh tengoklah dalam raja soalan, saya tak perlu explain lagi kenapa dapat punca ganda 18 ni. Okey, sebab lihat kepada kecondongan segitiga, kecondongan anggota CE tadi. Dan yang ini pula ialah FCE sama juga 3 bahagi punca ganda 18. Okey. Okey, dan sekarang kita akan mula gunakan persamaan untuk selesaikan. Okey, sekali lagi saya kena berhati-hati. Saya nak mula dengan X dahulu atau saya nak mula dengan Y dahulu. Kalau lihat pada rajah ni, dalam arah Y ada dua perkara yang tidak diketahui, iaitu FCD dan juga FCE. Dua-dua ni belum diketahui. So saya tak boleh mula dengan arah Y. Sebab ada dua benda yang tidak diketahui. Dan saya kena mula dengan arah X, sebab arah X hanya ada satu saja komponen yang belum diketahui. So that's why kita start dengan X dahulu. So 142.8 arah ke kanan positif tambah FCE kali 3 bahagi punca ganda 18 sama dengan kosong. So jawapan yang saya dapat FCE 201.9, so negatif. Menunjukkan arah yang saya anggap salah, so tak apa. So jadi jawapan sebenarnya ialah 201.9. Negatif, compression. Kemudian baru saya pergi kepada arah X. So kalau saya lihat pada rajah yang saya lukis ni, apa persamaan untuk arah X? Apa-apa daya yang ada dalam arah X? Kita ada daya, bukan arah X, arah Y, maaf. Dalam arah Y, kita ada daya 2 ke bawah, FCD. FCD ke bawah, so saya tulis negatif FCD. Kemudian saya ada FCE pun ke bawah, so negatif lagi. FCE kali 3 bahagi punca ganda 18. Okey. So ada lagi tak daya ke bawah? Tidak ada. So samakan dengan kosong. Okey. So FCE tadi saya dah dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah negatif 201.9. So jadi saya akan tulis negatif FCD tolak dalam kurungan negatif lagi. Sebab jawapan yang saya dapat tadi negatif 201.9. Walaupun jawapan ni tadi adalah jawapan yang salah, maksudnya anggapan dia salah, tapi kita akan gunakan dia untuk mengira sebab persamaan yang kita buat ni berdasarkan kepada arah dia. Kita dah anggap arah dia ke bawah negatif, so kita kekal dengan arah bawah negatif. So mana-mana jawapan yang negatif kita masukkan negatif juga. So dia akan jadi negatif 201.9 sama dengan kosong dan kita akan dapat jawapan 142.8. Okey. So jadi baru kita akan dapat jawapan sebenarnya dan dapat lagi dua jawapan. So sekarang kita dah dapat dah FCD adalah 142.8 tension, FCE adalah 201.9 compression. Dan kita akan bergerak kepada titik yang lain. So seterusnya baru saya pergi kepada titik D. Okey. Pada D ni dia ada 5 member. Dia ada 5 member. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 member. Tapi 3 ni telah diketahui jawapan dia. Yang ni kita dah tahu jawapan dia adalah
100. Awak kena berhati-hati sebab yang mana tension, yang mana compression. So kalau saya lukis anak panah keluar, itu menunjukkan dia adalah tension. Sama juga di sini 53.5 tension. Yang ini pun tension 142.8. Okey. Jadi dua yang kita tak tahu ni kita letak juga tension. FDE, FDF. Okey. Dan sekali lagi kita ulangkan proses yang sama. Bila mana ada anggota dalam keadaan yang condong, kita kena pecahkan kepada dua komponen. So ini adalah FDE komponen X dan ini adalah FDE komponen Y. So dan kita boleh tulis apa ungkapan dia melihat kepada sisi segitiga tadi berapa. Okey. Kemudian kemudian baru kita pergi pada persamaan dan sekarang kita pilihlah nak mulakan dengan Y dahulu atau nak mulakan dengan X dahulu bergantung kepada keadaan. Maksudnya kat mana yang ada dua unknowns kita tak boleh mula. Contohnya sekarang ni kita ada unknowns dalam arah Y, FDEY yang ni, dan kita ada FDEX arah X, kita ada FDF arah X. So arah X tak boleh mulalah sebab arah X ada dua yang tidak diketahui. So kena mula dengan arah Y dahulu. So bila kita mula dengan arah Y, masuk daya 142.8 ke atas 53.5. 53.5 ni awak jangan lupa sebab dia daya yang condong. Kalau kita nak ambil daya arah ke atas, awak kena pecahkan dia lah kepada komponen dia. So 53.5 kali 6 per 10. Jangan lupa untuk pecahkan kepada komponen X dan komponen Y. Okey. Kemudian tolak 150. Oh saya lupa, kat bawah ni ada satu daya ke bawah kan, beban 150. So tolak 150 tambah FDE, yang ni yang atas ni lah, FDE arah Y ni 3 bagi punca ganda 18. So dapatlah jawapan dia FDE negatif. So negatif yang kita dapat ni jawapan dia adalah menunjukkan arah kita anggap salah. Okey, tapi tak apa, kita akan betulkan dalam rajah sebenar nanti. Okey, kemudian arah X pula, daya yang bertindak arah ke kiri negatif 100, yang ni. Kemudian 53.5 ni pun ada pecahan arah X, jangan lupa. So 535 kali 8 per 10. Kemudian ada 35.2. Okey. Tadi yang ni kita anggap dia ke kanan, kan? Okey. Tapi kita anggap dia tegangan. So bila kita dapat jawapan dia, kita dapat dia negatif. Tapi oleh kerana kita dah buat dia punya anggapan dia ni, kita teruskan dahulu dengan mengambil jawapan yang sama. Ni macam sama macam sebelum ni tadi. So jadi dia ke kanan tambah, daya FDE ni ke kanan, so dia tambah. Tetapi nilai dia tu kita bawa lah nilai negatif yang kita dapat daripada jawapan yang di atas tadi ni. Okay. So kalikan dengan dia punya sisi, dimensi dia, dan dapat jawapan FDF. Okay. Dan selesai. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada titik E. Titik E ada 4 member. Tapi 2 telah diketahui, 2 belum diketahui. Okay. So sama juga pada titik E ni kita ada komponen arah elemen yang condong yang perlu dipecahkan kepada X dan juga Y. Okay. So pada titik E ni kita ada 4 member tadi kan. So 2 yang belum diketahui adalah titik E ni ada 4 member. Sorry. So kita ada satu daya ke bawah yang belum diketahui dan juga FEF.
dan juga FEG. Dua lagi yang kita dah tahu jawapan dia. So yang ini kita dah tahu jawapan dia, compression. So bila compression maknanya anak panah dia ke titik tu. Okey. Bukannya keluar. Okey. So ini 201.9 dan sama juga di sini kita ada satu lagi compression 35.2. So dalam kes ini kita ada banyak anggota yang incline. So jadi kita kena berhati-hati sebab semuanya perlu dipecahkan kepada komponen X dan juga komponen Y. Okay, so berhati-hati masa kita mengira komponen X dan juga komponen Y. Dan sama juga kita gunakan persamaan daya dan arah X sama dengan kosong. Kita mulakan dengan X dahulu sebab kalau nak mulakan dengan Y kita tak boleh selesai. Sebab apa? Sebab FEG ada komponen arah Y, FEF juga komponen arah Y. So dua komponen arah Y ni tak boleh selesai dalam satu persamaan. Dan sebab tu kita mulakan X dahulu. Sebab X ada satu sahaja unknowns yang belum diketahui. Okay, jadi daripada solution ni kita akan dapat jawapan dia 237.1 dan yang ini 49.8. Dan seterusnya ada 2 poin lagi. Yang poin kedua terakhir adalah poin F. Poin F ni mudah sebab dia tidak ada anggota yang dalam keadaan condong, semua dalam vertikal dan horizontal macam poin A mula-mula tadi. So ini very simple dan in fact kita kalau dapati di sini ada sedikit bukan tak seimbang, maksudnya ini adalah perbundaran titik perpuluhan sebab daya yang digunakan 50 tapi daya yang kita kira 49.8. So kalau nak lihat kat sini ada beza lah, 49.8 dengan 50 ni ada sedikit beza 0.2. Tapi kita anggaplah dia kosong sebab ini adalah ralat daripada perbundaran. Kita decimal point kita sebab kita pakai calculator kita bawa nilai yang satu titik perpuluhan, jadi dia ada sedikit selisih di situ. Tak apa, kita boleh anggap dia samalah 49.8 dengan 50. Okey, dan dapatlah nilai untuk FFG. Okey, yang ni senang saja sebab hanya perlu guna satu persamaan saja. Okey, last kali kita akan pergi pada point G. Point G ni sebenarnya kita dah tak perlu kira dah sebab dia lebih kepada last point dan kita checking. Checking ni maksudnya kita nak tengok close ataupun tidak. Kalau kita dapati pada point G ni close, maksudnya daya seimbang kosong X dan juga kosong Y menunjukkan apa yang kita kira daripada tadi sampailah sekarang betul. Tapi kalau kita dapati ada perbezaan yang besar, bukan perbezaan yang 0.2 ke 0.5 ke, itu mungkin perbezaan perbundaran. Tapi kalau perbezaan sampai 50, perbezaan sampai 20, itu ada menunjukkan kesilapan yang berlaku bila tidak seimbang. Macam awak lukis shear force bending moment. Bila tak close dekat hujung, maknanya ada pengiraan yang salah. Okey. So jadi pada point G ni, kita sebenarnya dah dapat semua jawapan. Sebab kita pada point G ni, dia ada dua member. Satu yang ni dan satu lagi daya luar. 167.9. So daripada daya yang kita dapat tadi, kita semak saja dalam arah X dan dalam arah Y. Seimbang ataupun tidak. Contohnya dalam arah X, 166.7 tambah 237.1 kali 3 bahagi punca ganda 18. Sebab komponen 237.1 ni dipecahkan kepada komponen X dan komponen Y. So maksudnya daya yang dalam arah X, daya 166.7 seimbang dengan komponen di arah X, 166.7 juga. Jadi dia bernilai kosong, maka dia adalah okey. Dalam arah Y, daya 167.9 seimbang dengan komponen daya arah Y, iaitu 167.9 juga. Maka kita dapati jawapan dia seimbang. So bila kita dah dapat semua, maka kita dapatlah. So inilah jawapan dia. Setiap anggota akan menanggung daya-daya seperti yang ditunjukkan, sama ada dalam bentuk compression
ataupun dalam bentuk tension dengan nilai-nilai yang dikira tadi. Okay. So ini adalah method of join. Ada soalan nak tanya untuk method of join? Tak ada? Tak ada soalan nak tanya? Semua faham? Awak kena buat lagi contoh yang saya ada ni ataupun mana-mana contoh dalam buku ke. Awak kalau setakat dengar saya cakap, mungkin boleh faham. Tapi bila awak tak buat, awak mesti ada masalah nanti bila nak menjawab soalan ujian ataupun final yang sebenar. So, awak kena buat lagi sekali, ambil kertas and then buat sorang-sorang and then tengok balik apa punya lecture yang saya berikan and then fahamkan yang mana, terutama sekali yang mana yang negatif, positif tu. Sebab kalau tersilap tu nanti memang akan dapat jawapan yang salah. Okay, so kalau tak ada, saya pergi kepada metod yang kedua. Metod yang kedua untuk mengira dari dalam dinamakan method of section. Method of section ini sesuai digunakan bila mana kita hanya nak tahu sebahagian sahaja force member. Katakan kekuda tersebut ada 13 member. Tapi kita cuma nak tahu 3 saja. So kita tak perlulah buat method of join. Sebab method of join ni kena mula daripada awal dan sampailah kepada hujung. So kita boleh terus fokus pada member ataupun anggota yang kita nak kirakan dari dalam dia dan kita terus boleh dapat jawapan dia. So ini dinamakan method of section sebab dia berdasarkan kepada keratan. Jadi dalam method of section, mana-mana anggota yang kita nak tahu dia punya jawapan dia, kita kena buat keratan di situ. Okey, kita kena buat keratan. Dan setiap kali kita buat keratan, kita kena make sure maximum unknowns yang kita boleh buat keratan adalah 3 sahaja. Sebab apa? Sebab kita hanya ada 3 persamaan sahaja yang boleh digunakan untuk keseimbangan. Iaitu dari dalam arah X sama dengan kosong, dari dalam arah Y sama dengan kosong dan moment pada support sama dengan ataupun moment pada join sama dengan kosong. Okay? So make sure bila kita buat keratan, keratan tu hanya boleh memberikan maksimum 3 unknown sahaja, and not more than 3. Okay. Jadi maksudnya ada kalanya kita tak boleh buat satu keratan. Kita terpaksa buat 2 keratan atau 3 keratan untuk mendapatkan jawapan. Tak kisah. Okay. Dia tidak semestinya satu keratan, mungkin 1 atau 3 keratan. Yang penting setiap kali buat cross section tidak boleh lebih daripada 3 unknown. So saya terus pergi pada contoh. So contoh dia dalam yang ditunjukkan example 5 ini, kita nak menentukan berapakah member force pada 3 anggota BD, DE dan CE. Yang lain kita tak nak tahu. So kita hanya nak tahu berapakah force dalam anggota BD, DE boleh dengar suara saya lagi? Okey.
Saya nak tanya awak semua dah beli belum speaker? Dah beli ke belum? Dah upgrade tak komputer awak sikit? Kamera ke, speaker ke? Saya dah pesankan hari tu. Okay, kalau untuk tujuan exam, apa semua, make sure semua ada. Tak nak ada masalah nanti. Okay, bagus. Okay, so saya sambung semula. Okay, sekarang kita ada 3 member yang kita nak tentukan punya force dari dalam dia. BD, DE dan CE. Okay. Jadi, kita kena buat keratan. Dia punya cara dia kita kena buat keratan. Kalau tengok pada 3 member ni, kalau kita nak buat satu saja keratan yang boleh lalu 3 member ni tak boleh. Sebab kalau kita buat, kita kena buat 2 keratan untuk kita dapatkan jawapan bagi 3. Satu keratan ialah di sini. So ini cross section yang pertama. Bila kita buat cross section yang pertama, kita akan dapat jawapan BD dan kita juga akan dapat jawapan CE. Okay. So dengan buat satu cross section, kita boleh dapat satu jawapan. Boleh dapat 2 jawapan. Kemudian untuk DE, kita kena buat cross section yang lain. So saya kena buat another cross section. Ini adalah cross section yang kedua yang melalui 3 member tapi termasuklah DE. Jadi saya akan dapat jawapan untuk DE. Jadi untuk selesaikan soalan ini kena buat 2 cross section. Dan baru boleh dapat jawapan untuk ketiga-tiga anggota. Alright. Jadi sebelum kita buat method of section, pertama sekali macam biasa kita kena semak dahulu stability. Sebelum awak boleh menggunakan method of section dengan determinasi. Adakah kekuda ini stabil dan boleh tentu statik dari segi luaran dan dalaman. Kemudian yang kedua, awak kena kira reaction. So kalau lihat di sini, pada A ni menggunakan roller, tapi roller dia dalam keadaan sengit. Jadi dia punya reaction dia RA perlu dikira dalam keadaan macam ni lah. So dia ada berikan nilai kecondongan dia iaitu 1:2. So ini boleh digunakan nanti semasa mengira reaction. Okay, kemudian F adalah pin. So maknanya ada 2 reaction. So saya namakan dia RF. Okay. Dan ini katakan HF. Okay. Jadi yang pertama kita semak dahulu determinasi dari segi eksternal. So dari segi eksternal semak jumlah reaction oleh kerana satu pin satu roller maka R sama dengan 3. So 3 tolak 3 sama dengan 0. So maknanya externally okey, tak ada masalah. Kemudian dari segi internal kita semak berapa bilangan M dan berapa bilangan J, masukkan dalam persamaan. Apa persamaan dia? M sama dengan 2, J tolak 3. Masukkan dalam persamaan. So kalau dapati jawapan dia sama, 9 sama dengan 9, maknanya dia juga adalah okey. Jadi kekuda ini adalah real dan juga boleh tentu statik luaran dan juga boleh tentu statik dalaman. Okey. Kedua, kita akan kira reaction. Okey. So jadi kalau saya tengok balik daripada raja soalan tadi, macam mana nak kira reaction? Okey. So kita ada saya ambil momen pada F dengan anggapan ikut jam positif sama dengan 0. So bila saya ambil momen dekat F, maknanya saya matikanlah dua-dua daya yang ada dekat F ni. Okey. So tapi di sini ada dia punya daya RA. RA ni akan membuat pusingan mengikut jam kepada titik F pada jarak berapa. So ini kalau lihat di sini, tinggi di sini adalah
tinggi di, kalau saya lukis RA ni, so kalau saya lukis dalam bentuk segitiga, so tinggi ni adalah 2. Okey. Tinggi ni adalah 2. Dan bawah ni adalah 1. Okey. So jadi RA ni, kalau saya nak pecahkan dia kepada komponen X dan komponen Y, so saya akan pecahkan dia kepada dua komponen lah. RA komponen Y dan juga RA komponen X. So apakah sebutan bagi RA? Jadi seolah-olah dekat A ni ada dua daya lah. Satu arah X dan satu arah Y. Okey. Untuk daya arah Y, dia akan membuat pusingan kepada titik F mengikut jam. Betul? So jadi berapa dia punya sebutan dia? RA kali, okey, dia adalah komponen arah Y, maknanya dia adalah 2 bahagi punca ganda 5. Betul? 2 bahagi punca ganda 5. So darabkan dengan jarak dia. Jarak daripada komponen arah Y nak ke titik F ni berapa? 4, 4, 4, 12. Okey. Kemudian komponen RA dan arah X juga akan membuat pusingan mengikut jam. Tambah. Kan? Tambah. Tambah apa? Tambah RA juga. RA tapi kalikan dengan 1 bahagi punca ganda 5. Dan darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2 sebab tinggi dia daripada A nak sampai ke F tu adalah 2 meter. Okey, kemudian apa lagi sebutan moment yang perlu diambil kira oleh disebabkan oleh daya 100? Daya 100, daya 40, daya 80 tidak ada sebab dia segaris dengan titik F. So membuat pusingan lawan jam, so tolak 80 kali pan. Tolak lagi 40 kali 4. Samakan dengan 0. Okey, dan awak akan dapatlah berapa jawapan dia. Selesaikan ni dapatlah jawapan RA. Ustaz, bukan 100 kali 8 ke? Sorry, 100 bukan 80. Silap. Thank you. Seratus kali 8. Okey, tolak 40 kali 4. So selesaikan ni dapatlah jawapan untuk RA. Okey. Alright, jadi jadi bila selesaikan apa yang saya buat tadi tu, so dapatlah jawapan dia RA sama dengan 82.6 positif dan arahnya ialah arah yang sengit ni lah. Arah seperti yang ditunjukkan dalam raja soalan. RA. So maksudnya RA ni nilai dia 82.6. Kalau saya nak pecahkan dia kepada komponen X dan Y, saya kira lah yang ni 82.6 kali 1 bahagi punca ganda 5. Yang ni pula 82.6 kali 2 bahagi punca ganda 5. Okay. So saya ambil sebutan ini kuasa 2 tambah sebutan ini kuasa 2 dan punca gandakan semua sekali akan dapat 82.6. Alright. Dan yang lain-lain ni macam biasalah. Ambil daya dalam arah Y sama dengan 0 dapat RF. Ambil daya dalam arah X sama dengan 0 dapat HF.
So inilah jumlah reaction yang kita dapat daripada rajah soalan. Okey. Kemudian baru kita akan pergi kepada method of section. Okey, jadi kalau saya balik semula kepada rajah soalan, so sekarang saya dah dapat jawapan dia. Reaction kat sini 82.6. Reaction kat sini tadi berapa? 62 kan? Dekat sini 43.1 apa dia, saya tak ingat. Okey. Alright. So saya sekarang akan buat keratan. So saya akan buat satu keratan di sini. Sebab nak dapat jawapan BD dan juga CE. Okey. Bila saya buat keratan, saya boleh pilih nak ambil sebelah kanan ke nak ambil sebelah kiri. Oleh kerana sebelah kanan ni boleh, sebenarnya dua-dua boleh. Tapi sebelah kanan ni sebabkan daya ni sengit, nanti susah kita nak kena pecahkan dia, nak kena berhati-hati. So solution ni mengambil komponen di sebelah kanan. So kita ambil keratan yang di sebelah kanan saja. Daripada keratan tu yang dibuat, ambil di sebelah kanan. Jadi bila kita ambil yang di sebelah kanan, dia akan jadi macam ni lah. Okay. So inilah alatan yang dilakukan tadi. So pada titik keratan tu ada langkah 3 member. So saya namakan dia FDB, FDC, FEC. Tapi yang kita nak tahu dua ni, FDB dan FEC. Sebab apa? Sebab FDB samalah juga jawapan dia dengan FBD. Sebab DB dengan BD ni member yang sama. Cuma satu tu daripada kiri ke kanan, satu tu daripada kanan ke kiri. Dia akan menanggung daya yang sama. Alright. So bila saya ambil keratan di sebelah kanan, dan saya akan gunakan 3 talian hayat, iaitu moment sama dengan kosong, daya dalam arah Y sama dengan kosong, daya dalam arah X sama dengan kosong. Boleh mula mana-mana dululah yang kalau kita rasa stuck, dan kita kena pilih talian hayat yang lain. Okey, jadi ambil momen, yang pertama ambil momen pada titik D sama dengan kosong. Titik D ialah titik di mana support berada lah. Dalam contoh ni titik D ni di sini. Okey. Ambil momen di D sama dengan kosong. Okey, saya nak tanya, kenapa dia ambil momen di D sama dengan kosong? Kenapa dia tak ambil momen pada support ke? Sebenarnya boleh je. Siapa boleh beritahu saya? Kenapa ambil momen di D sama dengan kosong? Sebab tak ada reaction. Sebab apa? Kata semua dah ada speaker. Tak cakap pun. Sebab tak ada reaction dekat D tu. Sebab tak ada? Tak ada Tak dengar lah. dekat D tu. Tak ada reaction dekat D. Okey, kalau ada reaction pun boleh juga. Kalau saya nak ambil momen pada katakan saya nak ambil momen pada keseimbangan. Sebab semua member saya nak dalam ambil momen keseimbangan. pada titik ni, titik apa kan? Sebab apa? Sebab semua member dalam keseimbangan. Itu sebab mesti ada kosong. Mana-mana pun mesti kosong. Yelah, mana-mana titik pun mesti kosong. Saya nak ambil kat sini pun boleh. Saya nak ambil kat sini pun boleh. Saya nak ambil kat sini pun boleh. Tapi dalam solution ni ambil DD. Dia ada sebab dia. Sebab dia ialah nak memudahkan, mempercepatkan penyelesaian. Bila ambil momen DD, automatik FDC, FDB tak akan masuk dalam persamaan momen. Sebab dia adalah force yang melalui titik yang kita pilih. So no moment. So dan seterusnya kita akan dapat jawapan FEC. Itu sebab dia. Kalau saya ambil momen pada titik hujung ni, saya tak boleh selesai. Sebab FDC akan memberikan momen,
FDB juga akan memberikan moment. So persamaan tu tak boleh selesai. Kalau saya ambil moment di sini pun sama juga tak boleh selesai. Sebab saya tak dapat yang ada sebab ni kena dipecahkan kepada dua. Jadi saya ambil moment pada D. Saya ambil moment pada D. Bila ambil moment kan bila kita ambil moment pada satu titik, apa-apa daya yang melalui titik itu akan automatik kosong. Sebab kita tak boleh nak kira moment. Sebab tidak ada definisi jarak kan. Okey? Jadi sebab tu saya ambil moment pada D. Bila ambil moment pada automatik akan terus dapat FEC. Sebab FDC kosong, FDF pun kosong dalam sebutan moment. Alright. So jadi ambil moment pada D sama dengan kosong. Jadi FEC kali 2 tolak ni semualah 43.1. Ni semua saya tak perlu terangkan lah. Awak dah faham apa pengiraan moment, mana positif, mana negatif. Dan dapat jawapan terus FEC 175.5. Positif. Sebab FD So daya tegangan. tak ada jarak doktor. Okey, faham. Yes. Kalau saya ambil moment pada D, boleh tak saya kira moment akibat FDB? Tak boleh sebab daya kali jarak. Tak ada jarak. Ya, betul. Betul doktor dah faham dah. Yes, ada jarak. Okey. Kalau saya ambil moment dekat sini, tak selesai. Ya, betul ada Saya punya jarak. persamaan tak selesai. Alright. Okey, jadi bila dah dapat FEC, ambil pula daya dalam arah Y. Daya dalam arah Y. So apa-apa daya dalam, okey, yang bila kita masuk daya dalam arah Y maksudnya sekarang ni FDC ni kena pecahkan ke komponen lah. Sebab dia sengit. So dia ada komponen X dan juga komponen Y. So yang ni ialah FDC kalikan dengan 4 bahagi punca ganda 20. Yang ni FDC kali 2 bahagi punca ganda 20. Okey. So ambil daya dalam arah Y. So negatif 40 sebab daya 40 ke bawah. Tambah 66.2 sebab ke atas. Tolak FDC sebab FDC kita anggap dia ke bawah. Sebab bila ni tegangan maka dia ke bawah. Tolak FDC. So dapat jawapan FDC 58.6 positif. Maknanya anggapan kita betul. Okey. Kemudian seterusnya ambil daya dalam ambil pula persamaan daya dalam arah X. So kita ada daya negatif FDB yang kita belum tahu sebab dia ke kiri. Kemudian tolak 58.6 ialah jawapan yang kita dapat tadi tu, iaitu FDC kali 4/10, 4/20. Tolak 175 sebab ke kiri, yang jawapan FEC tadi ni 175. Tambah 43 sebab ke kanan sama dengan kosong, so dapatlah jawapan dia. Negatif 184 compression. So daripada section yang pertama kita dapat dua jawapan, iaitu kita dapat FEC dan juga FDB. Okey, dapat dua jawapan. Okey, sekarang kita pergi pula pada keratan yang kedua. Sebab apa? Sebab tadi dalam rajah soalan tadi kita nak dapatkan sini dah dapat, sini pun dah dapat. Yang ni kita tak dapat lagi. So kita kena buat satu cross section yang lalu member yang kita nak tahu tu. Okay, cross section. Dia tak boleh, cross section kita tak boleh kita buat ni, sorry. Kita tak boleh buat cross section setakat ni saja, dia tak habis. Setakat langgar dua member je, dia tak habis. Dia mesti cross section yang langgar semua sampai habis.
Jadi dia langgar 3 member ni. So jadi kita akan buat cross section di sini, tapi kita hanya nak tahu satu sahaja. Okey. Dan sekali lagi kita ambil yang di sebelah kanan sebab yang sebelah kanan ni lebih mudah. Sebab apa? Sebab dia daya dia dalam keadaan X dan juga Y. Tidak ada daya yang dalam keadaan yang, kita kuranglah daya dalam keadaan yang sengit ataupun yang condong. Okey. So daripada keratan yang kedua, kita buat satu keratan. So ini tadi keratan yang dilakukan. Kita buat keratan tadi, langgar 3 member. So FFD, FED, FED ialah yang kita nak tahu. Dan FEC. Kebetulan dia langgar FEC. FEC ni kita dah kira sebelum ni tadi kan. Jawapan dia 175 kalau tak silap saya tadi. Okay. So tak apalah. So sekarang ni kita nak tahu jawapan FED. Okay. Kalau saya sebab daya FFD ni kita kena pecahkan dia kepada dua komponen lah sebab dia daya yang sengit, yang incline. So ini FFD komponen Y, FFD komponen X. So kalau saya gunakan persamaan daya dalam arah tegak sama dengan kosong, apa yang saya boleh tulis kat sini ialah FED daya ke atas tambah FFD komponen Y tambah 66.2 tolak 40 sama dengan kosong. So saya tak boleh selesai sebab ada dua benda kan yang tak diketahui kat sini. Kalau saya nak ambil persamaan daya dalam arah X pula sama dengan kosong. Okay. So saya ada FEC, okay, negatif FEC ataupun negatif 170 5 tolak FFD komponen X tambah 43.1 sama dengan kosong. Saya boleh selesai tapi saya dapat FFD. Yang saya nak tahu ialah FED. Saya tak nak tahu FFD. Jadi cara yang paling yang kita boleh nampak ke sini adalah dengan mengambil moment pada F sama dengan kosong. Bila kita ambil moment pada F sama dengan kosong, ini titik F. Jadi automatik dia akan matikan FFD dan terus dapat jawapan FED. FEC pun akan mati juga sebab dia segaris dengan titik moment. So ambil FED sama dengan, ambil moment pada F sama dengan kosong. So FED kali 4 tolak 40 kali 4. Itu sahaja. So dapat jawapan dia terus FED. Okay. Alright. So selesai. So itu method of section. So method of section ialah method kita buat cross section pada mana-mana anggota yang kita nak tahu yang soalan minta kita kirakan, bukan ke semua. Dan kita akan gunakan setiap kali buat keratan limited dia pada 3 unknown sahaja, iaitu pada 3 unknown yang sebab kita ada 3 persamaan, moment, daya arah X dan daya arah Y. Okey, ada soalan nak tanya method of section? Tak ada. So kalau tak ada, kita rehat sekejap. Selalu keluar exam, okey, saya lupa nak saya dah cakap tak sebelum ni. Dalam final exam ada 2 soalan wajib. Dalam final kita belajar berapa topik? Saya dah pernah cerita rasanya sebelum ni. Ni wajib doktor? Ya betul. Kita belajar berapa chapter? Chapter 1 stress strain.
2 SFD and BMD. Yes. Shear force bending moment. Tiga shear force apa tu? 3 bending stress. Bending stress. Bending dan juga 4 shear stress. 4 ni saya ini Cik Zainuddin akan ajar stress transformation. Oh, okay. Ini saya skip sebab Cik Zainuddin yang akan ajar. 5 plane thrust yang kita sedang belajar sekarang. 6 deflection beam. 7 column. Okay. So ada 7 chapter yang kita akan belajar. Final exam akan ada 7 soalan. Semua satu chapter akan ada 1 soalan. Tapi awak hanya perlu jawab 5 sahaja. Daripada 7 chapter ni, semua orang kena jawab 5 sahaja. Daripada 5 yang dijawab, daripada 7 yang diberi ni, ada 2 chapter yang wajib. 2 compulsory. So apa dia yang compulsory tu? SFD, BMD dengan Force bending moment. stress dengan strain kot, betul? Bukan, plane thrust. Thrust. Serius betul? Nah, yang kita belajar sekarang. Wajib okey. Method, masuk Samsul Azrai, method tu tak kisah mana-mana. Kalau keluar soalan plane thrust, awak nak guna method apa pun, force resolution ke, section ke, as long as awak boleh jawab soalan tu, boleh pakai mana-mana. Melainkan soalan tu state kena guna kaedah sekian-sekian. Tapi biasanya dia akan bagikan freedom kepada pelajar untuk guna apa-apa kaedah sahaja. Okey, jadi ada 2 soalan wajib, shear force bending moment dan juga plane thrust. Kemudian 3 lagi awak pilihlah daripada mana-mana. 3 pilih daripada stress strain, bending shear stress, stress transformation. So setiap soalan 20 markah kalikan dengan 5 soalan, so 100 markah. Okey, tapi saya apa yang saya dengar, sebab saya bukan penyarah sebagai kursus ini, kalau tak silap saya itu ada perbincangan, kita akan meletakkan markah 60-40. So final exam nanti hanya 40%. Manakala 60 ni datang daripada test 1, test 2, assignment dan juga projek ke apa-apa sajalah yang kita buat dalam kelas. Jadi final exam tu kita dah dikurangkan kepada 40% saja. So baki 60 tu adalah daripada coursework. Buat masa ni saya baru bagi awak assignment 1 dan juga test 1 dan juga quiz 1. Saya dah hantar So assignment nanti check. Ya? Assignment saya dah hantar, nanti doktor check Okay. Alright, jadi nanti saya akan bagi lagi assignment, saya akan bagi lagi quiz dan saya akan bagi lagi test 2. So nanti akan maklumkanlah. Okay, kemudian saya rasa hari ini slot saya yang terakhir untuk lecture. Selepas ini 2 slot lagi akan diambil alih oleh Encik Zainuddin. Kita ada 2 kali lecture lagi. Kalau tengok dalam jadual. Betul? Betul. So hari ni ialah yang last kali saya punya lecture. Lepas ni Cik Zainuddin, 2 slot lagi tu Cik Zainuddin akan masuk. So beliau akan pergi kepada stress transformation. Ini Zainuddin Taib. Kemudian dan juga kepada deflection dan juga column Zainuddin Taib. Okay. Okay. Alright, so kita rehat dulu. 11 suku sekarang. Mungkin awak nak makan dulu ke?
So pukul apa nak sambung balik pukul 11.45 boleh? Boleh doktor. Okey, 11.45 kita jumpa balik. Okey, so kalau awak nak off dulu, kemudian on balik pun tak apa. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi 11.45. So selamat makan tengah hari. Tapi bagi yang puasa boleh lelap sekejap ke, tidur sekejap ke dan apa-apa sajalah. Okey.